Okey tak? 6. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabihi rizal syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup kipas ni. Kipas. Tutup. Yang ni ya. Yang. Baik. Guys, good. Dia menghadap kat kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bara islamu ghariban wa sa'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah kepada orang-orang yang asing. Alhamdulillah. Yang mati Al-Fadhil Tuan Imam kita. Tak lupa juga Al-Fadhil Tuan Bilal. Kemudian Tuan Siak kita. Kemudian pengerusi masjid, Benari, Setiausaha, jawatan kuasa, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimahullah taala. Alhamdulillah. Kita banyakkan beri dan syukur kepada Allah taala kerana Allah taala dapat mengizinkan sekali lagi perjumpaan kita, pertemuan kita pada malam ini. Insya-Allah ada alas tak? Meja ni macam di jauh bawah. Meja ni ada alas tak ada? Sejadah ke? Ketinggi warna. Ketinggi warna pula. Dia sebab meja ni dia tenggelam. Okey. Empat lah. Empat dua. Okey. Okey. Oh, tinggi sikit. Baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita memuja Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah taala kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita. Jadi malam ni kita apa? Mukasyafatul Qulub. Mukasyafatul Qulub, menyingkap segala rahsia hati, insya-Allah.
Dan kita masih lagi dalam pembahasan bab khusyuk dalam solat. Di muka surat 151, khusyuk dalam solat. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, dan telah beri manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, iaitu dunia dan akhirat insya-Allah. Baik. Dalam sebuah hadis kisahkan bahawa pada suatu hari malaikat Jibril alaihissalam datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, abang tekan dia dongakkan sikit. Tu. Tak dia punya kayu tu. Dongakkan sikit. Itu menunduk. Lagi. Tradition kita. Dilantik. InsyaAllah. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah, pernahkah anda melihat malaikat di langit? Pernahkah anda melihat malaikat di langit di atas bangku dengan dikelilingi oleh 70,000 malaikat lain yang berbaris? Mereka setia melayaninya. Setiap nafas yang dihirup malaikat itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan satu malaikat yang lain. Masya-Allah. Kan? Dalam sebuah hadis kisahkan bahawa pada suatu hari malaikat Jibril AS datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah ataupun ya Muhammad, pernahkah anda melihat malaikat di langit di atas bangku dengan dikelilingi 70,000 malaikat lain yang berbaris? Mereka setia melayani malaikat tadi. Mana ada satu malaikat, lepas tu di samping malaikat tu ada 70,000 malaikat yang lain, dan mereka setia melayani malaikat yang tadi. Daripada setiap nafas yang dihirup oleh malaikat itu, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat yang lain. Kini aku melihat kata Jibril, kini aku melihat malaikat itu berada di atas gunung Qaf, yang mana sayapnya telah pun hancur. Sayapnya telah pun hancur. Malaikat tadilah. Ketika ia melihatku, dia meminta tolong kepadaku. Kata malaikat Jibril, aku bertanya, apakah kesalahanmu? Aku ni malaikat Jibril lah, tanya dengan malaikat yang sayap dia telah pun hancur tu, yang jatuh di atas gunung Qaf. Jadi malaikat Jibril tanyalah pada malaikat itu, apakah kesalahanmu? Lalu malaikat tadi menjawab, pada malam Isra aku sedang berada di atas bangku. Lalu Nabi Muhammad SAW lalu di hadapanku, tetapi aku tidak berdiri untuk menghormati akan Muhammad tadi. Lalu Allah Ta'ala menghukumku dengan hukuman ini dan menempatkanku di tempat ini sebagaimana yang telah kau lihat. Ini nak cerita kepada kita tentang ada satu malaikat lah yang duduk di langit, yang mana malaikat ni dikelilingi oleh malaikat yang lain 70,000. Jadi suatu hari didatangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam Isra aku sedang berada di bangku. Lalu Nabi Muhammad lalulah pada malam Isra wal Mi'raj tadi. Tetapi aku tidak berdiri untuk menghormati Muhammad ataupun Rasulullah. Lalu apa yang berlaku tuan? Lalu Allah Ta'ala menghukumku dengan hukuman ini dan menempatkanku di tempat ini sebagaimana yang kau telah kulihat.
Ini balasan malaikat tadilah. Yang diterima hasil daripada dia tidak menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu pada malam Isra dan Mi'raj. Lalu aku menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon syafaatnya. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai Jibril, katakan kepadanya agar dia berselawat kepada Muhammad." Jadi Allah Taala pesan pada Jibril, ya Jibril, kan beri pesan pada dia, kalau dia nak kembali macam asal balik, hendaklah dia berselawat kepada Muhammad ataupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala mengampuninya dan menumbuhkan lagi sayapnya semula, masya-Allah. Allah Taala kembalikan sayap kembali. Ini hasil daripada bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu naklah kita jugalah, kalau disebut nama Nabi, kan, disebut nama junjungan baginda Rasulullah, kita pun kalau boleh naklah selawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau kita tidak berselawat, mana kita termasuk dalam kumpulan orang-orang yang kedekut. Nabi pun pernah cakap itu. Yang termasuk golongan kedekut ni ialah apabila sebut namaku, dia tidak berselawat kepada diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu perbanyakkanlah berselawat kepada Rasulullah. Man shalla alayya maratan sallallahu biha asyara. Bila siapa berselawat kepadaku dengan satu selawat, maka Allah Ta'ala berselawat dengannya dengan 1000 kali selawat. 10 kali, 100 kali selawat. Sallallahu alaihi biha asyara. Allah Ta'ala berselawat dengan 10 kali selawat. 10 Baik, seterusnya diriwayatkan bahawa amalan hamba yang pertama sekali dilihat pada hari kiamat ialah solat. Amalan hamba yang pertama kali lihat besok ialah solat. Jadi kalau solat dia tadi sempurna, diterima darinya, dan juga amalan-amalan dia insya-Allah Allah Ta'ala terima. Pokok pangkatnya selawatlah. Solat kepada solat sehari semalam, kan, itulah kefarduan yang wajib kita laksanakan dan kita dirikan. Nabi Muhammad SAW mengambil ijazah solat ni tuan, pada malam Isra dan Mi'raj, kan. Jadi pada asalnya berapa kali semayang sehari semalam tuan? 50 kali, kan. Lalu Nabi pun turun berjumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa tanya dengan Muhammad Rasulullah, "Ya Muhammad, apa yang kamu terima daripada Allah Ta'ala?" Maka Rasulullah kata, "Aku terima kepada semayang sebanyak 50 kali sehari semalam." Maka Nabi Musa AS kata, itu satu benda yang sangat berat, sedangkan umatku yang besar-besar pun tak mampu nak buat. Oleh itu naiklah kamu berjumpa semula dengan Allah Ta'ala, minta supaya dikurangkan. Maka Nabi pun naiklah. Setiap kali naik tu dapat kurang 5 kali, kan. Setiap kali naik dapat kurang 5 kali. Maka akhirnya tinggallah sehari semalam tu 5 kali sehari semalam. Dengan sehari semalam 5 kali itu pahalanya bernyamai dengan 50 kali. Tapi dengan syarat kita buat dengan sempurna. Rukunnya sempurna, sunatnya kita buat dan sebagainya. Tak adalah hanya semata-mata rukun saja, sedangkan benda-benda sunatnya, sebab dalam solat pun ada sunat ab'ad, sunat dan sebagainya. Jadi diriwayatkan bahawa amalan hamba pertama sekali lihat pada kiamat ialah solat. Jika didapati solat yang sempurna, insya-Allah Allah Ta'ala terima, dan juga diterima amalan-amalan yang lain. Akan tetapi jika solatnya solat cacat, maka solat itu dikembalikan padanya dan juga amalan-amalan lain. Maknanya ditimpakan pada dia lah dah. Ataupun dihempaskan pada dia semula. Ini amalan solat yang kau buat. Buat main cincai-cincai je, kan. Kalau solat tu maknanya tidak ada tamakninah dia, rukun dia tak dibuat dengan betul, bacaan pun lintang pukang dan sebagainya. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak terima? Satu benda yang kita nak bagi kepada raja, biasanya satu benda yang bagus, kan. Macam mana kalau kita bagi satu benda hadiah pada raja, sedangkan hadiah tu benda buruk?
benda buruk kan. Hadiah pun tak berbungkus. Tak. Kalau kita nak bagi hadiah pada isteri kita, pada suami kita, pada ibu kita kan, pada kawan kita, kawan rapat kita dan sebagainya, sudah tentu kita bagi hadiah dan kita balut hadiah tu. Dan hadiah tu biasa benda yang sangat bernilai lah, benda bagus. Benda yang baik. Ini kita nak bagi dengan siapa? Allah. Kita nak bagi dengan Tuhan. Kita nak bagi dengan Tuhan, tapi kita bagi benda cincai-cincai je. Buat macam nak tak nak je buat. Sembrono dia buat. So macam mana Allah Ta'ala terima? Silap-silap bulan, solat tu nanti akan dibalingkan semula kepada kita. Sama juga kalau kita bagi satu benda kepada raja, sedangkan hadiah itu buruk, sudah tentu raja marah dengan kita dan dicampakkan hadiah itu kita balik. Ambil hadiah balik. Silap setiap bulan, raja akan perintah supaya ditangkap. Tangkap orang yang bawa hadiah ni, yang cuba menghina better, dan minta supaya dihukum pancung je. Hukum pancung je orang ini kerana dia ada niat untuk mempersendakan better. Tak? So mana raja pun marah. Ini siapa tu kan? Allah. Kalau Allah Ta'ala mestilah kita bagi hadiah yang bagus-bagus. Tak? Hadiah yang bagus-bagus. Kalau contoh kalau berzakat tu kan, kalau zakat binatang ternakan, kambing yang gemuk-gemuk, kambing yang bagus-bagus. Kalau kita nak berkorban, mestilah kambing yang korban, binatang yang bagus-bagus, bukan binatang yang kurus kering. Ingat tak kisah yang berlaku pada si Habil dengan si Kabil kan, anak Nabi Adam alaihissalam. Bila Allah Ta'ala perintahkan supaya keduanya berkorban. Si Kabil abang dia, si Habil adik dia. Si Kabil ni kerjanya ialah bercucuk tanam, berkebun sayur. Sedangkan si adiknya si Habil ni ialah menternak kambing. Jadi mengikut kepada ajaran Nabi Adam masa itu, jadi kedua-duanya diperintahkan untuk berkorban. Jadi si abang tadi, si adiknya berkorban, dia mengorbankan seekor kibas. Kibas yang gemuk, banyak daging lah macam tu, yang bagus, yang cantik, bulu dia dan sebagainya. Sedangkan abang ni tadi, dia korbankan sayur-sayuran yang busuk, yang buruk-buruk lah macam tu. Kalau ikut pada ajaran Nabi Adam, mana-mana korban yang disambar oleh api dan dibawa naik ke langit, mana korban itu diterima Allah Ta'ala. Kalau tidak disambar oleh api dan tak bawa ke langit, maka korban itu tak terima. Jadi setelah diletak pada gunung kedua-dua korban tadi, maka Allah Ta'ala hanya menerima korban daripada si Habil, adiknya lah. Datang api menyambar, dia mau naik ke langit. Sedangkan korban si Kabil, abangnya tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kiaslah dengan benda-benda lain. Semuanya dalam konteks kita berkorban, kita beribadah pada Allah, naklah kita bagikan benda-benda yang baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan salafat itu adalah seperti timbangan. Barang siapa menyempurnakannya, berarti sempurnalah dia. Perumpamaan sembahyang fardu itu adalah seperti timbangan. Barang siapa menyempurnakan timbangan tadi, maka sempurnalah dia. Sementara itu Yazid Ar-Riqashi berkata, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seimbang, seakan-akan benda yang ditimbang. Makna dia Nabi buat tu dengan penuh sempurna, sempurna khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta kalau sana satu benda terlintas pun, ular melintas pun, Nabi tidak akan bergerak. Kalau tuan-tuan lantas semayang, ular melintas kan? Orang colek kita tengah semayang ni, orang colek, kau tak melatah kan? Kadang orang jenis melatah, dia bukan lelaki je, perempuan pun kadang dia melatah, lelaki pun melatah juga. Mana kalau semayang tu, kalau kena colek sikit tu, silaplah dia melatah.
Panjang letah kan. Okey. Jadi orang yang solat khusyuk ni kan, memang susahlah kita nak dapat khusyuk ni. Kita pun kadang-kadang kita cakap je pandai ni. Silat-silat bulan, kalau ular menitih depan kan kau bersilat. Betul tak? Ular senduk depan, ular sawo jatuh. Tengah solat ni kan, ular sawo jatuh daripada siling. Kau tak bersilat kan? Mesti bersilat punya. Betul tak? Silap-silap kan angkat kain kan? Angkat kain. Silap-silap pintu pun dilanggar. Pintu langgar. Tak ada. Perempuan macam tu juga. Silap-silap semua terabur lagi kan. Ular jatuh. Tengah semayang ular sawo jatuh. Tak ada apa perasaan tu kan. Jadi kalau macam tu lah ular sawo jatuh, tiba tuan-tuan pun melompek, mana tak khusyuk lah tu. Tak khusyuk lah tu. Kalau ular sawo jatuh, tuan-tuan tak melompek saja. Okey je, tak masalah. Steady kan. Mana khusyuk lah tu. Khusyuk lah tu. Tak tak? Tuan-tuan pernah tengok tak video yang gempa bumi dulu kan? Di mana tu? Sulawesi ke mana? Di Sulawesi macam tu. Saya tengoklah. Kan ada video live, video ditunjukkan orang tengah semayang. Tengah semayang tu kan. Tengah semayang tiba-tiba gempa bumi. Lari semua, kelam kabut cabut lagi. Imam pun silap lagi. Ada juga imam lagi yang cabut. Semua cabut lagi. Semaknanya semayang tak khusyuk tu. Kalau solat khusyuk tuan-tuan, tak ada cabut lagi dah. Semua stay lagi macam tu. Tak apalah. Kalau mati, matilah. Tak mati, nak buat macam mana? Kalau tak mati, alhamdulillah tak matilah. Kalau mati, nak buat macam mana? Alhamdulillah tak mati. Tapi kita nampak ke situ, mana semasa tu memang semayang tak khusyuk. Semua bila berlampu gempa bumi je tu, semua cabut lagi, terkabur lagi, meninggalkan tempat solat. Macam tu. Kalau tuan-tuan lihat yang kisah yang sahabat yang sebelum ni macam mana? Di mana ada sahabat yang mana yang ditimpa oleh panah kan? Yang timpa oleh panah pada kaki dia. Di mana panah itu tidak dapat dicabut. Kalau cabut nanti sakit. Maka sahabat tadi kata kalau nak cabut naklah ketika solat. Maka ketika solat tadi maka dicabut panah ni, maka dia tidak ada rasa apa-apa. Betul tak? Kemudian ada juga Khalaf bin Ayub ni muka surat 148. Khalaf bin Ayub sedang menunaikan solat, tiba-tiba kumbang besar menyengatnya sehingga mengeluarkan darah. Akan tetapi ia tidak merasakannya sehingga Ibnu Sa'id datang dan memberitahu dia, lalu dia mencucikan pakaiannya. Kemudian dikatakan kepadanya, kumbang besar telah menyengat anda hingga keluar darah daripada tubuh anda, tetapi anda tidak merasakannya. Masya Allah. Dia tak rasa apa-apa, tuan-tuan. Apakah hal seperti ini akan dirasakan oleh orang-orang yang sedang berdiri di hadapan Raja yang Maha Perkasa, serta malaikat maut ada di belakangnya, neraka di samping kirinya, dan asirat di bawah kakinya. Jadi kalau kita merasakan macam tu lah, insya-Allah adalah khusyuk dia. Tengah solat ni kita merasakan bawah kaki ni neraka. Bawah kaki kita ni ada neraka. Macam mana? Tentulah kita akan sembahyang dengan khusyuk. Kalau kita bayang bawah kaki ada neraka tapi tak khusyuk juga, macam mana? Tak rapi nak cakap dah. Tak rapi cakap tuan-tuan. Memang tak khusyuk dah tu. Kena nak tingkatkan khusyuk. Kemudian ada seorang sahabat bernama Am ibn Dar. Am ibn Zar, dia terkena penyakit kudis. Jadi para doktor menyatakan tangan anda harus dipotong. Maka dia kata, potonglah. Kami tak dapat memotongnya kecuali setelah mengikat anda dengan tali. Ini muka surat 149. Kami tak boleh potong dia, tak boleh potong tangan kau kecuali kena ikat dengan tali. Kalau zaman sekarang pakai bius kan, ada bius lah, potong lah kan. Orang kena penyakit, contohnya penyakit apa, kecil manis kan kena potong. Kan doktor kata, ini kena potong ni, ini dia punya kuman dan naik ke atas ni, kalau tak potong habis ni. Nak tak nak sign lah orang, potong lah, tak usah. Tak.
Jadi kalau potong tu, maka insya-Allah lah tak adalah hukuman tu naik lagi. Jadi tuan-tuan, Am Ibn Zar ni tangan dia kena kudis ataupun penyakit lah menyebabkan dia kena potong, sepatutnya dipotong tangan dia. Lalu doktor kata tangan anda harus potong. Maka dia kata potonglah. Kami tak boleh memotong tanganmu sehingga mengikat kamu dengan tali. Namun Am Ibn Zar berkata tidak. Tetapi jika saya telah memulakan solat, maka potonglah ia ketika itu. Ketika dia memulakan solat, maka dipotong tangannya. Namun dia tidak merasakan dia. Dia tak rasakan. Hebat tu makam kedudukan tinggi tu. Cuba tuan, kalau berani. Tengah solat kita potong kan. Potong tangan lah, bukan potong anu lain. Potong tangan. Okey, macam mana? Boleh tak boleh? Kan kau tak kita dilebih kan? Tak tak? Jadi memang susahlah kita nak dapat khusyuk macam ni. Kalau kita dapat makam penuh macam ni, alhamdulillah kan, bagus. Susah. Baik. Kemudian kita sama lagi. Di dalam riwayat lain sebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, 2 orang daripada umatku mendirikan solat. Rukuk dan sujud mereka sama. Apa yang ada di antara kedua-dua solat mereka itu seperti apa yang ada di antara langit dengan bumi. Maksudnya baginda merujuk kepada kekhusyukan antara satu dengan yang lain. Nabi menceritakan tentang kekhusyukan. Mana orang yang 2 sahabat tadi, dia mendirikan solat, dan solat tadi penuh dengan khusyuk. Jadi diibaratkan seperti orang yang berada di antara langit dengan bumi. Bagaimana kalau kita berada di antara langit bumi? Kan tak nak awang kan? Kan penuh dengan khusyuk. Tak? Orang berada di antara langit bumi ni kan dia rasa tenang, dia tenang. Tak? Yalah, angin tiup, tenanglah. Gitu. Kemudian disebutkan sebuah hadis, pada hari kiamat Allah SWT tidak memandang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya di antara rukuk dengan sujud. Pada hari kiamat besok Allah Ta'ala tidak memandang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya antara rukuk dan sujud. Mana rukuk tu tidak dibuat dengan sempurna. Kan ketika rukuk kan kita minti seperti bentuk L kan. Bentuk L yang mana kalau seandainya kita letakkan air dalam gelas air, kita letak atas belakang kita ni, so air tu takkan jatuh, takkan terbuang. Kalau seandainya kita solat, kemudian kita letak air kat belakang kita, tapi air tu terbuang, maknanya tak buat dengan sempurna tu. Sama ada kita kurang rukuk macam ni aja, ataupun rukuk terlebih benar rukuk pun ada juga. Kan ada terlebih rukuk. Mana orang kalau rukuk kita pegang tapak tangan kita kat lutut, dia pegang kat noket dia punya betis tu. Dia pegang kat betis, ataupun dia pegang kat peha je, tak sampai kepada lutut dia. Kalau tak sampai, mana tak sempurna lah. Terlebih pun tak boleh juga, sampai pegang kat betis. Kononlah ni orang kata ini nak betul-betul khusyuk ni ustaz, jadi kena pegang kat betis. Jadi memang betul-betul tunduk ni. Tapi sebenarnya tak boleh, sebenarnya tak betul. Kaedah rukuk yang sempurna ialah seperti papan sekeping. Papan sekeping kan, yang bentuk sesiku L kan, yang mana kalau seandainya diletakkan air belakang kita ni, air tu tak akan terbuang, stabil je tu kan. Barulah itu dikatakan rukuk sempurna. Itu juga dengan sujud dengan betul. Tangan naklah, kalau lelaki tu naklah dikembangkan, tangan tu dikembangkan. Tapi jangan terlampau kombang bonus, jangan. Kerana orang ada sebelah kita kan, kok di siku kita. Kok ni dah terlampau had ni, melebihi had ni. Nabi kata kombangkan tangan. Iyalah kombangkan tangan, jangan lebih benar lah. Kau dah ambil side aku pula ruang dan nampak. Kemudian tunduk, khusyuk, sujud dengan sempurna kan. Pastikan bila kita sujud itu maknanya kita punya dahi tadi kita tekankan kepada tempat sujud. Kalau sebut lagi fiqh tu, kalau kita rukuk sujud sempurna tu maknanya kalau seandainya ada kapas, kita sujud atas kapas, mana kapas tu akan tenggelam. Kapas tu tenggelam atau terbenam.
menunjukkan bahawa kita telah sujud dengan sempurna. Tapi kalau hanya letak saja atas kapas, sedangkan kapas tu tak tenggelam, mana kita tak sujud dengan sempurna. Mestilah kita tekankan, barulah kita sujud dengan sempurna. Jadi sebutlah hadis tadi, pada hari kiamat Allah Ta'ala tidak memandangkan hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya di antara rukuk dengan sujud. Jadi maknanya mestilah dibuat dengan sempurna, insya-Allah. Baik, seterusnya diriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan solat pada waktunya, menyempurnakan wuduknya serta menyempurnakan rukuk, sujud dan kekhusyukannya, solat itu naik ke langit dalam rupa wajah putih yang bercahaya. Masya Allah. Rasulullah sebut, dia kata, barang siapa mendirikan solat dengan sempurna, berwuduk dengan sempurna sampai pada tahap wuduk yang sepatutnya, kemudian menyempurnakan rukuk dan sujud dan penuh dengan khusyuk, solatnya seolah naik ke langit dengan rupa wajah yang putih bercahaya. Lalu ia berkata, semoga Allah Ta'ala meliharamu dari sebagaimana engkau telah meliharaku. Siapa yang cakap tu? Solat cakap. Solat tu bercakap, semoga Allah Ta'ala meliharamu sebagaimana engkau telah meliharaku, kata solat. Akan tetapi barang siapa yang mendirikan solat di luar waktu, Masya Allah, semayang luar waktu, ataupun semayang dah ujung-ujung kan, dan habis barulah solat. Kemudian bila solat di luar waktu pula, sudah tentu buat tidak secara sempurna. Apalagi kalau ada ujung waktu, memang kelang kabut, memang nak cepat je. Jadi kalau kita nak solat sempurna ni, mesti solat di awal waktu. Dan kita sentiasa bersiap untuk menunggu solat, bukan solat tunggu kita. Banyak kita ni solat tunggu kita, bukan kita menunggu solat. Kalau Rasulullah SAW tu bersabda dalam sepatah hadis tu, yang mana Nabi kata ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, imamul adil. Yang kedua, syalbun qalbuhu mu'alikun bil masajid. Lelaki yang mana hatinya terpaut ke masjid. Hatinya sentiasa terpaut ke masjid. Semaknanya kalau dia balik daripada masjid, lepas tu hatinya sentiasa berkobar-kobar, bercita-cita untuk kembali semula ke masjid untuk mendirikan solat. Tak? Baik. Kemudian kita tengok tadi semula, akan tetapi barang siapa yang mendirikan solat di waktunya, kemudian tidak menyempurnakan wuduk dia, serta tak menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuk pun tak ada, maka solat tadi naik ke langit dalam rupa wajah hitam kelam. Solat tu naik ke langit dalam rupa yang hitam, gelap je kan, macam tu, tak ada cahaya macam tadi. Lalu dia berkata, solat tadi kata, semoga Allah Ta'ala mengabaikanmu sebagaimana kamu telah mengabaikan diriku. Masya Allah. Auzubillah min zalik. Tapi solat tu kita tak dengar dia cakap. Kalau dengar cakap senang kan? Kita tak dengar. Kalau dengar lah kita buat semayang tak betul kan, kemudian saya semayang solat tu bercakap dengan kita, oi, kau buat tak betul ni, macam mana ni, kau buat balik. Kau buat balik. Kau buat diriku aku ni kadang tak sempurna, kau buat sempurna semayang dulu, buat balik. Kalau macam tu senang kan, pasal tak dengar. Baik, kemudian dengan kehendak Allah Ta'ala solat itu dilipat sebagaimana pakaian manusia dilipat, lalu dipukulkan ke wajah orang tersebut. Masya Allah. Solat tu dilipat oleh malaikat, jadi dipukulkan ke muka orang yang solat tadi. Maknanya dibuat solat tu tidak sempurna, main cincai-cincai saja, rukuk tak ada, tamakninah tak ada, ataupun rukuk buat tapi tak sempurna. Macam ayam tu lah. Macam ayam patuk makanan, macam mana? Kan laju, tap kan. Tak ada break. Kalau ayam makan makanan, dia mana ada break? Tak ada laju. Selagi mana ada boreh tu, selagi mana ada apa tu, jagung tu, selagi tu dia akan makan.
Kecuali kalau memang dia dah penuh perut dia tu, tempolok dah penuh, baru dia berhenti makan. Selagi mana tak penuh, dia akan makan. Dan tiada break bila dia patuh makanan tu. Itulah ibarat orang yang solat dibuat tidak sempurna, tuan-tuan. Baik, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, seburuk-buruk solat, seburuk-seburuk manusia adalah yang mencuri dalam solat. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mencuri dalam solat. Apa maksud mencuri dalam solat? Kan tidak buat dengan sempurna. Rukuk dia tak dia punya rukun tidak buat dengan sempurna. Rukunnya kita ada rukun fi'li, ada rukun qauli, rukun qalbi. Rukun qalbi itu niatlah. Rukun fi'li perbuatan dalam solat. Contohnya qiyam, berdiri dengan betul. Kan? Kemudian ruku', i'tidal. Kan, lepas tu sujud, duduk antara dua sujud. Itu dikatakan sebagai rukun apa tadi? Rukun fi'li, rukun perbuatan. Kan? Rukun qauli itu bacaan. Contoh surah Al-Fatihah. Kan? Kemudian bacaan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat akhir kan. Ini termasuk dalam rukun qauli, rukun perbuatan. Semana ada 3 rukun dalam solat. Nak tak nak kita kena buat dengan betul dan kita kena buat dengan sempurna. Ada sebab ulama pula dia kata, kalau kita nak khusyuk dalam solat ni, mestilah kita menganggap solat yang kita buat tu ialah solat yang terakhir. Solat kita buat tu kita nak kena menganggap itulah solat terakhir kita. Dalam lepas ni mungkin kita tak akan dapat bersolat lagi. Mungkin kita uzur ke, ataupun mungkin kita meninggal dunia ke, mati ke, kita tak tahu. Kalau mana lepas kita solat tu kita mati, mana itulah solat terakhir kita. Itu juga kalau kita sembahyang sunat, kita naklah menganggap sembahyang sunat itu buat tu sembahyang sunat yang terakhir kita. Dalam lepas kita tak tahu lagi sama ada kita akan hidup ataupun akan mati. Wallahu alam. Takut nanti kita mati. Mana itulah solat kita terakhir sebenarnya malam tu. Kan? Malam tu. Ataupun kita sembahyang subuh. Itulah mungkin sembahyang subuh yang terakhir kita. Pukul 10 pagi tu mungkin kita dah meninggal. Dah tak tahu lagi. Dah tak dapat dah kita nak solat lagi dah. Itu kata ulama lah. Baik. Ibnu Mas'ud berkata, solat itu adalah ukuran. Barang siapa menyempurnakannya, sempurnalah ukuran dia. Akan tetapi barang siapa yang mengurangi solat, kan, hendaklah dia tahu Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan ataupun sukatan. Timbangan ataupun sukatan. Okey. Ayat ini sebenarnya memang digunakan pada asalnya untuk orang-orang yang mengurangkan timbangan, sukatan. Ayat ini juga boleh digunakan dengan cara kiasan ataupun balaghah dia, di sudut balaghah dia kan. Boleh kita pinjamkan ayat ini untuk orang dalam bab solat. Mana solat tu tak dibuat dengan sempurna, ukuran dikurang. Macam mana ukuran dikurang? Sudah tentu Allah Ta'ala tak terima. Kan? Itu juga kalau kita meniaga, ukuran barang yang kita bagi kepada klien, customer kita, tidak mengikut apa yang klien persetujukan bersama dengan kita. Waktu khiyar, kalau dalam bab bai' ni, bab jual beli ni, dia ada khiyar. Khiyar ni maknanya pilihan. Khiyar aib, dia ada khiyar syarat dan khiyar majlis. Ada 3 khiyar. Maknanya sebelum kita menyerahkan barang itu, maknanya klien itu boleh khiyar, memilih sama ada nak meneruskan berniaga tu atau tidak. Kan? Jadi maknanya dalam konteks jual beli pun ada pilihan. Kalau seandainya barang yang disetujui sebelum itu, contohnya nak beli contohnya 100 biji buah. Kan? Waktu dia serah buah tadi tak ada 100, tak cukup 100. Maknanya ada mungkin 99 buah saja. Contohnya buah limau lah. Janji dengan klien tadi kita nak bagi dia 100 biji limau. Bila waktu kejadian tu jadi serah 99 biji saja. Semaknanya kurang dari kesepakatan dia. Jumlah yang dibagi kurang.
Jadi sepatutnya maknanya klien tadi boleh, maknanya orang yang menjual tu kena pulangkan sebahagian duitnya kerana jumlahnya tak sama dengan apa yang dia bagi. Tahu tak? Itu dalam konteks jual beli. Itu juga dalam konteks solat. Dalam kita solat kurang jumlahnya pada sisi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun rukuk ataupun sujud tidak dibuat dengan sempurna. So macam mana Allah Taala nak terima? Tak? Kerana dah dijanjikan dulu sembahyang kita mesti dah dibuat 5 kali sehari semalam, dibuat dengan sempurna. Baru aku kata, Allah Ta'ala kata aku boleh terima. Tapi kamu buat tak sempurna, so macam mana aku nak terima? Silap-silap Allah Ta'ala akan baling balik kat kita lah. Kau ambil semalam kau ni, kau buat tak sempurna, mencincai-cincai je. Kau buat lah balik. Betul tak? Itulah. Jadi ayat ni boleh juga kita ambil sebagai ayat pinjaman, istiarah lah, pinjaman atau mubalaghahnya untuk gunakan untuk bagi orang-orang yang solat. Walaupun pada asalnya ayat ni tujukan pada orang yang mengurangkan daripada sudut timbangan dalam perniagaan. Macam. Baik, seorang ulama menyatakan perumpamaan orang solat itu seperti pedagang yang tidak memperolehi keuntungan sebelum habis modalnya. Demikian pula solat, tidak diterima sunnahnya sebelum ditunaikan fardunya. Seorang ulama kata perumpamaan orang solat itu seperti pedagang yang tidak dapat keuntungan selepas habis modal. Modal habis, untung tak ada. Tak? Sesekali itu ya, orang berniaga sesekali itu biasanya adalah rugi kan, ada untung ada rugi. Ini tak ada, bukan rugi je, modal habis. Silap-silap berhutang pula dengan bank ke, berhutang dengan orang persoalan dan sebagainya. Kena modal habis, untung tak ada. Demikian pula salat, tidak diterima sunnahnya sebelum tunaikan fardunya. Makna fardu ni tu kan modal dia. Fardu tu modal, kan? Kemudian dia punya sunat tu untung dia. Okay? Kalau banyak orang kita ni dia ambil modal je balik. Semayang 5 waktu sehari semalam, sunat tak nak buat. Kita ada sunat qabliyah, ada sunat ba'diyah. Ada sunat muakkad dan ghair muakkad. Kan? Kita boleh buat, contohnya kalau sebelum zuhur tu kita boleh buat sampai 4 rakaat. Lepas zuhur kita boleh buat sampai 4 rakaat. Sebab ada muakkad dan ghair muakkad. Tapi kita hanya tumpu pada yang fardu je. Sunat tak nak buat. So kita tak nak untung lah. Kalau berniaga tu tak payah untung, modal payah balik. Tak apa ustaz, modal balik. Modal janji dah pulang modal. Tapi untung tak ada lah. Penat je lah berniaga, untung tak ada. Kan biasa kita berniaga semua nak untung. Cuba tanya dengan orang berniaga kan, kau berniaga tak nak untung, tak ada untung ke? Alah biasalah, tak ada untung je, pulang modal pula. Kan? Jaranglah cakap macam tu. Biasanya mesti nak untung. Apalagi kalau contohnya dia ada melantik pekerja, kan? Melantik pekerja tentu nak bayar gaji pekerja. Betul tak? Kalau tak ada untung, macam nak bayar gaji pekerja? Pulang modal je. Sedangkan pekerja nak kena bayar. Ni contohnya gaji dia berapa? Ni 1000 gaji seorang. Yang ni gaji dia contohnya 800. Yang ini 1000 lebih. Ni penyelia. Besar gaji dia kan. Macam tu. Ni yang tukang hotel angkat barang, turun barang lagi. Semua pekerja nak kena bayar. Jadi yang napik tu modal je. Untung tak ada. So macam mana nak bayar gaji pekerja? Faham kan? Sebenarnya dalam perniagaan pun mesti ada untung, kan? Dan dalam solat pun mesti ada untung. Dalam ibadah pun mesti ada keuntungan ibadah. Tak hanya sekadar untuk kata pulang modal aja. Ada juga orang cakapnya tu, alah cukup mudah pulang modal juga ustaz. Janji sembahyang fardu buat. Saya sunat tu, kemudianlah, kan? Besok aku sehat, besok aku semangat kuat, besok aku sembahyang sunat banyak-banyak. Ataupun tunggu bulan Ramadan lah ustaz. Ni bulan Ramadan dah dekat ni, InsyaAllah, okay? Kita semayang 20 rakaat ustaz kata. Kita semayang 20 rakaat. Tengok tuan-tuan, 8 rakaat dia semayang. Lepas 9 rakaat apa? Terus cabut. Dah
start motor cabut itu lagi. Imam mula habis sembahyang kita. Imam ada tambah lagi ni 2 rakaat 3 rakaat lagi kan. Detail lagi tuan-tuan. Lepas tu kan ada zikir lagi. Mungkin ada tazkirah lah sikit kan. Lepas tu ada makan-makan lagi. Banyak lagi tu Ustaz. Dia dah cabut lagi. Tak apa-apa. Ya. Baik, seterusnya sikit lagi tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar berkata, jika tiba waktu solat, berdirilah di hadapan api. Bermaksud api ni murka Tuhanmu yang kamu nyalakan, lalu padamkanlah. Sayyidina Abu Bakar kata, ya, jika tiba waktu solat, berdirilah di hadapan api mana murka Tuhanmu yang kamu nyalakan, lalu padamkanlah api tadi. Lalu Rasulullah SAW bersabda, solat itu ketenangan dan kerendahan hati. Ini Nabi, ini lain pula Nabi kata solat itu adalah sakinah, ketenangan, dan tawaduk, kerendahan hati. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang solatnya tidak mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, nescaya tidak bertambahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan bu'da, kecuali jauh. Ilal bu'da, kecuali jauh. Solat orang yang lalai tidak dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia tak dapat cegah. Jadi ada seorang lelaki, tuan-tuan, dia ni solat tapi masa sama dia mencuri. Dia solat tapi masa sama dia buat mencuri. Lalu ada seorang sahabat lagi Nabi mengadulah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kamu kata orang yang solat itu maka tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tapi ada seorang lelaki ini dia solat tapi masih dia buat benda munkar. Macam mana tu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, inna salata satanhahu yaumama. Satanhahu yauman ma. Mudah-mudahan solatnya nanti insya-Allah akan mencegah dia daripada perbuatan keji dan munkar. Biarlah dia solat. Kemudian lelaki tadi membiarkan dia setelah berlalu masa agak lama. Kemudian dia dapati memang lelaki itu betul-betul telah berhenti daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Dia tak buat lagi mencuri lagi. Hasil daripada solat dia buat. Macam tu. Tapi kadang-kadang benda tu makan masa sikit lah. Kenapa? Kerana separuh orang ni bila tabiat dia dah mencuri, habit dia mencuri tu memang dia nak mencuri juga. Habit itu memang dia mencuri macam tu, macam mana pun dia mencuri juga. Hatta peti dan surau dan mesin pun dia curi juga. Dia pecahkan. Kenapa? Kerana habit dia macam tu. Dia tak takut apa tu kan. Malah siap kita tengok dalam apa tu dalam FB kan, orang mencuri ni kan, dia pecahkan peti masjid tu. Lepas tu dia tunjukkan muka dekat CCTV. Dia pergi ke CCTV tu, tunjukkan muka dia. Dia macam mencabar lah. Mencabar apa tu, AJK masjid. Kalau kau berani tangkaplah aku, kata. Mana dia berani gitu lah. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, betapa banyaknya orang yang berdiri untuk solat tetapi tidak bolehi apa-apa selain daripada letih dan lelah, dan tidak mendapatkannya selain orang yang lalai. Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang berdiri yang mana solat tadi tak ada apa-apa pun kecuali hanya sekadar letih dan lelah sajalah. Samalah macam juga puasa. Kerana Rasulullah SAW pun pernah sabda, kam min sa'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang mana puasanya tidak mencegah daripada perbuatan keji munkar kecuali hanya lapar dan dahaga je. Hanya lapar dahaga je. Sama juga dalam bab solat. Berapa banyak orang yang solatnya hanya sekadar kan hanya sekadar letih dan penat, lelah je, tapi tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dicop sebagai orang yang lalai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, tiadalah seorang hamba memperolehi sesuatu daripada solatnya selain yang dilakukan dengan kesedaran. Selain daripada lakukan kesedaran. Maksudnya solat itu dibuat dengan penuh kesedaran. Sebagai diri kita ini sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Dan kita buat solat itu sebagai
rasa sebagai seorang hamba dan rasa tanggungjawab kita terhadap Allah yang kita kena laksanakan. Kalau kita rasa solat tu bebankan kita akan buat solat tu main sembrono je lah. Kalau kita buat solat tu secara maknanya kita memang tanggungjawab kita akan buat sebaik mungkin. Itu juga kalau kita bekerja kat mana-mana kita bekerja, sama ada di sektor kerajaan atau swasta kita bekerja kan, kita buat tu kerana kita rasakan itu tanggungjawab kita yang kita laksanakan, yang mesti kita laksanakan. Bukan disebabkan gaji ke, bukan disebabkan tu, bukan ini semua, tapi memang tanggungjawab kita. Bukan kerana kita nak nak pangkat ke ataupun mungkin kita nak dapat anugerah tertentu kan. Kan ada sektor kerajaan swasta, kadang-kadang dia ada anugerah kan. Setahun sekali contoh dapat anugerah. Mana pekerja cemerlang dapat anugerah. Ya tak? Jadi kita buat satu kerja tu jangan kerana tu. Kalau ada anugerah, alhamdulillah lah, Allah Ta'ala begitulah. Kalau tak ada anugerah, kita tetap kena buat kerja tu. Dan kita buat benda tu atas rasa tanggungjawab kita sebagai pekerja. Bukan kerana kita nak anugerah ataupun kedudukan tertentu. Macam tu. Jadi kalau kita rasa benda tu tanggungjawab kita akan buat dengan cara baik. Itu juga dalam solat. Kalau kita rasa solat tu tanggungjawab kita yang kita kena buat, insya-Allah kita buat dengan baik. InsyaAllah Ta'ala akan terima solat kita. Betul tak? Dan ahli makrifat berkata, solat itu 4 perkara, iaitu dimulai dengan ilmu, kemudian berdiri dengan rasa malu, kemudian yang ketiga ditegakkan dengan keagungan Allah, yang keempat keluar daripadanya rasa takut. Ahli makrifat kata solat tu 4 perkara. Pertama, dimulai dengan solat tu dengan ilmu. Yalah, nak solat mesti ada ilmu. Tak ada ilmu macam mana kita nak solat? Yang kedua, berdiri dengan rasa malu. Bila kita solat tu kita rasa malu kita di depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memandang kita, melihat. Malaikat pun memandang, melihat kita, solat kita buat. Yang ketiga, ditegakkan dengan keagungan Allah. Mana kita solat tu, mana kita merasakan keagungan Allah Ta'ala. Kita rasa kita ni kerdil, kita ni kecil, kerana kita menghadap Tuhan yang maha agung ni, maha hebat. Malah kalau kita menghadap raja pun, kita pun tak berani cakap apa-apa kan. Kita tak berani nak cakap yang bukan-bukan depan raja. Ini depan Allah. Kemudian yang keempat, keluar darinya dengan rasa takut. Keluar darinya dengan rasa takut. Mana kita buat tu dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara seorang ahli sufi pernah berkata, barang siapa yang hatinya tidak menyatu dengan hakikat, rosaklah solatnya. Siapa yang hatinya tidak bersatu dengan hakikat dalam solat, maka rosaklah solatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ perbincangan kita. Insya-Allah nanti ada lagi. Banyak lagi tu di belakang, insya-Allah bersambung. Wallah. Baik, saya buka soalan kalau ada. Sebelum kita tutup, ada tak? Tak ada? Tak ada? Faham betul? Orang sini memang bagus, memang faham-faham je. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-salika wa ma'al taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsirah wa siyana fataya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa fahmil arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashfa' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la istajaba laha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabalallahu minkum.
Jap, jap.